Kenal lah. Tak tunjuk lagi. Saya duduk ni, Kolong Balak. Cuti saya sudah buku. Cuti Kahwin lah. Terlalu datang ambil. Apa nak kahwin? Abang Betul tengok kahwin ni samping ke? Tapi tak ni kita. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ghafarun min al-jalali wal ikram wa atubu ilayhi min jami'il ma'asiyati wal dhunubi wal athami wa min kulli dhanbin adhnabtu wa 'amdan wa khatan dhahira wa batin qawlan fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasikum ya da'iman abada sabila min al-dhanbi alladhi ya'lam min al-dhanbi alladhi la ya'lam wa adada la yahata bihi ilmu wa asrar al-kitab wa khatam al-qalam wa 'adada ma wajadat qudratuhu wa khassasatuhu wa iradatuhu bi kalimatillah كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجمال وكمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih merezekikan kepada kita nikmat hidup serta diberi taufik oleh Allah untuk menggunakan segala nikmat yang Allah pinjamkan di dalam diri kita untuk membantu menolong kita menunaikan ibadah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat taufik ini dikekalkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Diharapkan hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang hadir, yang mengikuti, sahabat-sahabat yang dikasihi, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari sama-sama kita memperbetulkan, memastikan kehadiran kita dengan niat yang betul, dengan niat yang baik. Kerana
termasuk di dalam adab menuntut ilmu ialah niat yang ikhlas. Kita datang, kita hadir, kita korbankan masa kita untuk hadir, untuk mendengar majlis ilmu pada pagi ini, kerana nak menunaikan kewajipan yang Allah perintahkan ke atas diri kita dengan menuntut ilmu. Selain daripada itu, niat kita belajar kerana nak beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di dalam kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan segala kelemahan kita, segala kesalahan kita di dalam ibadah, khususnya di dalam akidah, supaya dapat kita perbaiki, supaya dapat kita memperbetulkan akidah kita, ataupun memastikan akidah kita itu berada di tempat yang sebetulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu, pintu kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang maksudnya barang siapa yang berjalan kepada satu jalan untuk menuntut ilmu, siapa-siapa yang Allah beri taufik, Allah Ta'ala menggerakkan hatinya serta menggerakkan anggotanya, diberi pertolongan oleh Allah untuk melangkah berjalan, pergi mencari ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan mempermudahkan kepada mereka itu jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan ni. Barang siapa yang berjalan kepada satu jalan dengan niat nak pergi belajar, nescaya Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk mereka masuk ke syurga Allah. Siapa yang tidak mahu dipermudahkan oleh Allah, siapa yang tidak mahu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah, semua kita nak syurga itu suatu tempat yang penuh dengan nikmat, berkekalan selama-lamanya, tidak ada sebarang masalah di dalamnya, tidak ada sebarang jenis kecelakaan, kesakitan di dalamnya, melainkan penuh dengan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, keagungan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mana-mana hamba-hambanya yang mukmin. Jadi di antara cara seseorang itu, seandainya kita ingin dipermudahkan oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah, ialah dengan menjadikan diri kita penuntut ilmu. Jadikan diri kita penuntut ilmu agama. Betulkan niat kita, belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh kerana Allah. Insya-Allah yang lain-lain tu akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kita kefahaman, Allah Ta'ala akan memberi taufik untuk beramal dengan ilmu, Allah akan memberi taufik kepada kita memperbaiki kelemahan dan kesalahan, yang mana lama kelamaan amalan kita yang asalnya tidak baik, tidak betul, jadi baik, jadi betul dan diterima oleh Allah. Jadi maka apabila amalan kita betul diterima oleh Allah, maka banyaklah ganjaran pahala yang akan diberi oleh Allah, maka mudahlah nak masuk syurga. Apabila amalan kita betul diterima oleh Allah, maka mudahlah nak masuk syurga. Sebaliknya, seandainya kita tidak mahu belajar, seandainya kita tidak mahu menggunakan nikmat kesihatan kita, nikmat muda dan sebagainya, kenderaan dan sebagainya untuk membantu menolong kita menjadi penuntut ilmu, ini bermaksud kita akan disukarkan oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah. Lawan daripada apa yang difaham daripada hadis tadi. Siapa yang melangkah, siapa yang berjalan ke satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk masuk ke syurga. Jadi faham di situ, barang siapa yang tidak mahu berjalan untuk mencari ilmu agama, memperbaiki ibadat dia, nescaya akan disukarkan oleh Allah
Dia akan sukar, akan susah nak masuk syurga, payah nak masuk syurga. Sebab itulah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang saya kasihi sekalian, kita sepatutnya kena banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Kena banyak-banyak berterima kasih kepada Allah, kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kerana kita ni dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang nak menuntut ilmu. Allah gerakkan hati kita, Allah bantu, Allah bagi taufik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang belajar agama sampailah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mati sebagai penuntut ilmu ni matinya mati syahid, matinya syahid. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Misbahul Munir, muka surat berapa tadi Pak Cik? 9. Muka surat 9 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab Misbahul Munir, edisi Rumi, muka surat 9. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, kita undur sebaris, undur satu perenggan atas tu. Bermula iman itu, bermula iman itu. Jadi sekarang ni kita musannif nak menerangkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan iman. Sebelum ni kuliah kita yang sebelum ni kita dah diterangkan oleh musannif apa yang dikehendaki dengan Islam. Apa yang dikehendaki dengan Islam, jangan lupa. Islam itu bermaksud Islam itu bermaksud amalan zahir. Islam bermaksud amalan zahir. Lidah kita mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Kemudian anggota kita menunaikan ibadah, sembahyang, puasa, tutup aurat dan sebagainya. Itu yang dikehendaki dengan Islam. Jadi Islam berbeza dengan iman. Iman itu bermaksud, hari ini nak terangkan pasal iman pula. Kalau kita tidak mendekatkan diri kita dengan ilmu akidah ni, kita tidak boleh nak membezakan apa itu iman, apa itu Islam. Selama ni kita beranggapan orang yang sembahyang puasa itu beriman. Betul ke tidak? Selama ni kita faham bila sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dia orang yang beriman. Sebenarnya belum tentu. Sebenarnya belum tentu lagi. Kenapa? Kerana Islam itu dan iman itu perkara yang berbeza. Iman bermaksud, tengok tu, bermula iman itu percaya hati seseorang. Maknanya apa yang dipercayai, apa yang dipegang di dalam hati, pegangan, kepercayaan, i'tiqad, akidah yang betul, itu yang dimaksudkan dengan iman. Apabila pegangan dan kepercayaan di dalam hati seseorang itu betul terhadap Allah, barulah dia dikira orang yang beriman, walaupun dia tidak menunaikan sembahyang. Walaupun dia tidak menunaikan sembahyang, dia orang yang beriman. Apa maksudnya? Dia adalah orang yang memiliki akidah di dalam hati yang betul terhadap Allah, meskipun dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang, dia dedah aurat, dia berjudi, dia minum arak, dia berzina, contohlah. Tetapi pegangan dalam hati dia betul terhadap Allah, kepercayaan dalam hatinya terhadap Allah tu benar, betul, muafakat seperti yang Allah suruh dalam Quran tu.
Maka dia dipanggil orang mukmin, orang yang beriman. Akan tetapi dia adalah orang beriman yang berdosa. Dia seorang mukmin yang asi, mukmin yang berdosa. Kenapa berdosa? Kerana tidak menjalankan perintah Allah. Dia berdosa sebab dia tak semayang, dia berdosa sebab dia berjudi, dia berdosa sebab dia dedah aurat, dia minum arak dan sebagainya. Tetapi dia beriman. Seandainya orang yang macam ni mati tidak sempat bertaubat kepada Allah, ataupun dosanya tidak diampunkan oleh Allah, maka sebelum dia masuk ke syurga nanti, dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka Allah. Kenapa tu? Nak membersihkan dosa-dosa yang dosa-dosa dengan sebab di atas dunia dulu dia tak solat, dia berjudi, dia berzina dan sebagainya. Tapi nanti akhirnya lambat laun akan masuk ke dalam syurga dan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Tapi duduk dalam neraka tu ribu-ribu tahun lah, bukan seminggu dua. Tak ada orang yang sanggup duduk dalam neraka tu walau sesaat sekali. Jadi jangan kita ingat kalau macam tu okey lah. Jangan pula jangan kita kata kalau macam tu masuk syurga juga akhir okey lah, duduk neraka sekejap. Jangan, na'udzubillah. Jadi tak ada orang yang sanggup. Kita ni minta pada Allah, harap masuk syurga tanpa bertemu dengan neraka. Itu yang kita minta. Jangan kata kalau maknanya aku ni buat dosa, nanti lepas dibakar oleh Allah lama-lama masuk dalam syurga. Tak apalah kalau macam tu. Jangan, na'udzubillah. Jadi jangan tuan-tuan. Tidak ada siapa yang sanggup. Api neraka tu sewaktu malaikat Jibril minta kepada malaikat Malik Zabaniyah untuk diberi kepada Nabi Allah Adam, supaya Nabi Allah Adam boleh guna untuk masak. Mula-mula Allah Ta'ala turunkan Nabi Allah Adam atas dunia. Allah Ta'ala memberi ilham kepada Nabi Allah Adam untuk makan minum atas dunia ni nak kena masak, nak kena guna api. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril pergi bertemu Malik Zabaniyah, ketua penjaga neraka tu, minta api sikit nak bagi kepada Nabi Allah Adam atas dunia nak buat masak. Mula-mula dia minta. Kemudian kata malaikat Malik, sebanyak mana yang nak minta api neraka nak bagikan Nabi Allah Adam ni? Nak bagi banyak mana ni? Nak minta sebanyak mana ni? Dia kata nak minta sebesar buah tamar. Buah kurma tu lah. Besar mana buah kurma? Katalah besar ibu jari kaki lah. Jadi api neraka yang sebesar tu, katanya malaikat Malik, seandainya kau ambil api neraka ni sebesar buah tamar, kau bawa atas dunia tu nak bagi Nabi Allah Adam, hancur 7 petalan langit dan bumi. Panasnya api neraka yang sebesar buah tamar tadi tu. Cuba bayangkan tubuh kita yang macam ni nak dihumbankan oleh Allah dalam lautan neraka tu, bukan sebesar tu api neraka. Tu nak ambil sikit sebab nak bagi Nabi Allah Adam nak guna masak. Nak masak apa, hancur lepuh dah lah, piuk belanga habis hancur. Besar tu. Kemudian pulangkan balik. Tak jadi minta. Lahnya minta besar biji tamar. Apa jadi kalau bawa api neraka sebesar biji tamar ni atas dunia ni? Takkan turun walau setitik hujan pun. Panasnya api neraka sebesar biji buah tamar tu. Tak jadi, pulangkan balik. Minta sebesar seurat sabut buah tamar tu, dicelupkan di dalam lautan 70 kali, kemudian dia letakkan di atas gunung. Berderai gunung, terbakar gunung-gunung. Kemudian yang tinggalnya asap-asap tu. Yang sebesar sabut tadi pulang balik. Tinggalnya asap-asap tu. Itulah kejadian api di atas dunia daripada asap tadi tu. Cuba bayangkan diri api neraka yang sebenar-benarnya. Na'udzubillah min zalik. Mesti ada
perasaan takut di dalam diri kita. Takut dengan azab Allah. Mesti jangan berani. Jangan berani-berani dengan azab Allah. Kerana tidak akan ada seorang pun yang sanggup menanggung azab neraka Allah Ta'ala. Di antara sebab seseorang hamba tu nanti diazab oleh Allah mengikut janji Allah kerana waktu hidupnya melakukan dosa dan maksiat, tidak bertaubat kepada Allah, ataupun dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Sebab itulah perlu kita tahu supaya kita ni nak jadi orang yang Islam lagi pula beriman. Maknanya zahirnya kita ni mengikut apa yang Allah perintah, yang Allah suruh kita usaha buat, yang Allah larang kita usaha tinggalkan. Sama ada yang zahir dan batin. Ibadat ni ada dua jenis. Kita jangan hanya menumpukan ibadat yang jenis tubuh badan saja, tetapi kita mengabaikan ibadat yang dilakukan oleh batin, yakni hati kita. Makna tubuh badan kita kena taat kepada Allah, hati kita pun kena taat kepada Allah. Macam tu, kena seiring. Jangan tubuhnya taat tapi hatinya ingkar dengan Allah. Contoh, Allah suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Allah suruh mengaji, kita mengaji. Allah suruh mengajar, kita mengajar. Tapi hati kita ada penyakit hasad, iri hati, dengki. Tak mau macam tu. Tak. Maknanya itu pantang larang di dalam ibadat. Di dalam ibadat ni ada pantang. Apa pantang dia? Itulah maksiat-maksiat tadi tu. Kalau kita langgar pantang, sebanyak apa pun ibadat yang kita buat, semuanya nanti akan binasa. Jadi rugilah buang masa kita belas tahun, puluh tahun buat ibadat banyak-banyak, akhirnya kita sendiri yang meruntuhkan. Nanti bila mati, tak adalah amal kebaikan, kebajikan yang dapat kita bawa balik akhirat. Sebab apa? Atas dunia lagi, ibadat kita, pahalanya dah dihapuskan oleh Allah kerana kita melanggar pantang. Ingat tu, pantang kita ni ibadat, jangan mengumpat, jangan ujub, jangan riak, jangan berdengki. Jangan, itu pantang. Sebab kalau kita ni buat ibadat sebanyak apa pun, solat 5 waktu, tutup aurat, berzakat, haji, umrah, bangun qiyamul lail tengah malam, berpuasa siang hari, baca Quran banyak-banyak, tapi mulut kita tak boleh berhenti dari mengumpat. Percayalah tuan-tuan, habis pahala amal kita sebanyak apa pun. Jadi kena tinggalkan cepat-cepat. Biar orang umpat kita tak apa, jangan kita umpat orang. Biar orang nak dengki dengan kita tak apa, jangan kita dengki pada orang lain. Kita buat amal, kelebihannya untuk diri kita sendiri, kita yang untung. Bila lagi? Itulah sebab Allah kumpulkan kita ni, Allah panggil kita ni jadi penuntut ilmu supaya apa? Kita memperbaiki kita punya amal ibadah. Jadi tak sesuai lah kalau dulu kita tak mengaji, dulu kita tak belajar, kita mengumpat, berdengki, berdendam, iri hati, mengadu domba, jadi batu api neraka. Batu api tak sedap lah. Tambah sikit lagi batu api neraka. Batu api neraka. Apa batu api neraka ni? Suka pindah-pindah perkataan, suka mengadu-ngadu. Mengadu sini, ngadu sana, ngadu sini, report sini, report sana. Mana orang yang dengar perkataan kita jadi bergaduh, jadi sangka jahat. Itu namanya batu api neraka. Makin banyak dia mengadu, makin banyaklah bahan bakar dia nanti, na'udzubillah. Jadi bila kita dah belajar ni, berhenti dah. Dah belajar, dah mengaji ni, kena buang dah. Tak padan, tak patut pada diri orang belajar agama ni ada benda-benda macam tu. Kalau dulu boleh jadi kita tak tahu, kita tak reti, kita tak faham. Sekarang ni kita dah belajar, dah reti, dah tahu, dah faham, kena tinggalkan. Kalau tak ada faedah kita belajar. Kalau mulut kita sama, sebelum belajar dengan dah belajar agama sama juga mulut kuat mengumpat, tak ada faedah ngaji.
Jadi mau tak mau kena pantang, kena berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi iman ni kata musannif apa tadi? Iaitu mana? Percaya hati seseorang. Makna yakin di dalam hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna mudahnya apa sahaja yang ada dalam Quran, sama ada berita, cerita, suruhan, larangan, tegahan, boleh makna sampai di ilmu kita, tak sampai di ilmu kita, sesuai dengan nafsu, tak sesuai dengan nafsu, semua ni wajiblah hati kita membenarkan, wajib hati kita menyungguhkan, membenarkan, mengiyakan, meskipun perkara yang ada dalam Quran dan hadis itu menyalahi keinginan nafsu kita. Faham baik-baik. Iman ni maksud hatinya setuju hati dengan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tak buat, meskipun kita tidak melaksanakan perkara itu, tetapi hati wajiblah setuju hati. Faham tak setuju? Terima. Walaupun tak buat. Contoh, si A ni dia tak solat, dia tak puasa, tapi hati setuju. Kalau tanya, awak setuju tak Allah Ta'ala mewajibkan kita ni solat 5 waktu sehari semalam? Dia kata aku setuju, itu hukum Allah, betul. Dah yang kau tak solat, aku malas, aku belum nak solat lagi, tapi hukum tu betul, aku setuju. Maknanya begitu. Jangan dia kata aku tak solat sebab apa? Aku tak setuju dengan hukum sembahyang tu. Hukum sembahyang tu bukannya betul, hukum solat tu bukannya relevan pun. Sebab itulah aku tak solat. Kalau macam tu murtad dia, na'udzubillah, jadi kafir. Faham Boleh faham? Ni satu contoh lagi. Ni satu contoh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa cerita sekarang tengah viral ni? Apa benda? Abang Tesla. Pandai hafal ni. Masya-Allah. Yang Soho abang Tesla tu apa cerita pasal apa? Beli rumah ke apa? Oh, kahwin. Kita tak tahu. Ni nak cerita ni. Nak cerita ni. Dengar baik. Hukum poligami ni hukum siapa? Hukum Allah. Okey. Nafsu kita orang perempuan suka tak? Nafsu tak suka. Nafsu tak suka tu normal. Nafsu tak suka dengan poligami itu normal, itu kebiasaan. Tidak merosakkan iman. Tetapi jaga. Tetapi seandainya hati seseorang itu tidak mempercayai hukum poligami itu, dia kata aku tak setuju dengan hukum yang Allah buat ni, hukum yang Allah tetapkan atas orang laki-laki boleh poligami ni, aku tak setuju. Tu jadi kafir, na'udzubillah. Jaga baik-baik. Saya cakap ni bukan apa nak cerita hukum. Tak nak dengan sebab emosi rosak akidah. Jangan dengan sebab emosi, jangan dengan sebab nafsu kita tak suka, hati kita menolak hukum Allah. Hukum Allah. Itu yang saya nak sampaikan. Tu. Sebab ada satu golongan, bila dia tak, hatinya, nafsunya tak suka, dia menolak hukum Allah. Dia kata hukum ni Allah tak patut buat, tak betul hukum Tuhan. Yang ni jadi kafir. Na'udzubillah. Hati-hati. Tesla tak Tesla. Tesla tak Tesla, iman kena jaga. Maknanya jangan cakap ikut sedap. Jangan cakap ikut sedap, nanti melayang iman kita. Sebab itulah penting ilmu. Ilmu ni bila kita belajar, dia akan jaga kita. Maknanya kalau kita cakap tu, kita ada sempadan, ada batasan. Orang jahil dia akan cakap ikut nafsu. Hati-hati. Orang perempuan dia memanglah tak suka poligami,
Kita pun kalau orang lelaki-lelaki, contohnya orang perempuan boleh nikah 4, kita pun tak suka. Tak ada orang yang suka. Tapi memandangkan perkara itu hukum ketetapan daripada Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha adil, wajib hati kita terima hukum tu. Aku setuju dengan hukum tu, cuma nafsu aku tak nak. Nafsu tak nak, tapi hati beriman. Boleh faham boleh faham, tak apa dah lah. Sebab tu takut rosak akidah. Takut rosak akidah. Bahaya juga kalau orang perempuan setuju, suka dia cekik batang leher kita ni kan, dipaksanya suruh kahwin kan, masalah tak kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu tuan-tuan. Samalah hukum-hukum yang lain tu dalam Quran tu, macam-macam hukum Allah ada. Jangan hati kita menolak, jangan. Tak nak buat, duduk diam-diam. Jangan pertikai. Faham? Kalau pertikai hukum Allah, maknanya mempertikaikan Allah. Hati-hati. Kemudian yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahui kan dia dengan darurah benar, dengan tiada kena fikir dan bicara. Bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Habis dah. Dan terbentuklah iman itu atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Kalau rukun Islam ada 5 perkara. Rukun iman ni sifir dia 6 tolak 1 jadi kosong ni. 6 tolak 1 jadi kosong ni, bukan 6 tolak 1 jadi 5. Maksudnya begini, rukun iman ada 6. Barang siapa yang menolak salah satu daripada 6 ni, dia tolak, dia tak percaya ataupun dia meragui salah satu daripada 6 ni, maka jadi kafir lah. Faham tak tu? Bukan tolak 6-6, bukan tak percaya 6-6, bukan tolak semua dah. Cukup dia mempertikaikan salah satu daripada 6 ni. Cukup dia mempertikaikan, dia tak yakin, dia ragu-ragu dengan salah satu daripada 6 perkara, maka merosakkanlah imannya, merosakkanlah akidahnya. Tu yang dimaksudkan 6 tolak 1 jadi kosong. Yang pertama daripada 6 iaitu percayakan Allah. Jadi wajib setiap hamba Allah mempercayai Allah. Maksud percaya kepada Allah ni yakin. Percaya ni dia ada macam-macam kategori. Kita percaya tak orang perempuan, percaya tak laki dia? Sepenuh hati ke separuh hati? Kan dah tahu jawapan dah tu. Orang perempuan dia percaya tak suami dia? Percaya. Tapi adakah sepenuh hati dia 100%? Tak, boleh jadi 90%, boleh jadi 90%. Tak ada masalah. Dah memang suami kita tu manusia yang ada kelemahan, ada kekurangan, ada kemaksiatan, betul? Jadi memang padan patut pun maknanya kepercayaan yang kita letakkan kepada sesama makhluk ni kita panggil zon namanya. Itu namanya apa? Zon. Zon ni apa? Banyak percaya, sedikit tidak percaya. Itu zon. Contohnya 95% kita percaya, ada 5% kita ragu-ragu. Itu namanya zon. Pada makhluk tak apa. Kita zon dengan suami, zon dengan isteri, zon dengan kawan-kawan, tu tak ada masalah. Tapi kalau dengan Allah zon, kafir. Faham tak tu? Jadi pada Allah ni 100% paling tidak. Sebab disebut situ percayakan Allah. Percaya ni umum. Percaya. Musyrikin pun percaya kepada Allah. Musyrik pun dipercaya kepada Allah. Nampak tak? Orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kafir musyrikin tu dia percaya kepada Allah. Maksud percaya di sini yakin sepenuh hati, bukan zon. Ingat tu.
Sebab bila sebut percaya, dia ada beberapa kategori. Yang pertama, yakin. Yakin ni sepenuh hati, 100%, bulat hatinya. Bulat hatinya mengiyakan, membenarkan, menyungguhkan. Tidak ada walau sekelumit pun perasaan sangsi. 100%. Ni kepercayaan yang wajib diletakkan kepada Allah. Kemudian yang lain dipanggil zon. Zon ni tadi banyak percaya, sedikit ragu. Contohnya 95%, 98% hatinya membenarkan, tapi ada 2% mempertikaikan. Contoh ini namanya zon. Pun orang panggil percaya. Orang panggil percaya juga. Yang ketiga syak. 50-50 pun percaya juga orang panggil. Tu kategori kepercayaan juga. Syak tu percaya juga orang panggil, tapi 50-50. Kemudian yang keempatnya waham. Waham ni banyak tak percaya, sikit dia percaya. Banyak tak percaya, sikit dia percaya. Contoh, ada si A ni, kalau dia punya cakap kalau dia punya cakap 95% memang kita tak percaya. Ada 5% je kita percaya dia tu. Banyak tak percaya, sedikit je kepercayaan yang kita letak pada dia. Itu namanya waham. Jadi zon, syak, waham, 3 ni jangan diletakkan pada Allah. Jangan. Barang siapa zon pada Allah, kafir. Siapa syak pada Allah, kafir. Siapa waham pada Allah, kafir. Pada Allah, Quran, malaikat, hari kiamat, qada qadar, Quran dan isi kandung, ini 100% yakin. Pun nak kena terangkan juga tu tuan-tuan. Sebab orang kata percaya. Siapa kata aku tak percaya Tuhan? Ya, percaya yang kategori mana? Kalau orang tanya, awak percaya tak Tuhan? Percaya. Percaya kategori yang mana? Yakin ke? Zon ke? Waham ke? Syak ke? Macam mana? Ini yang kita nak belajar ni, nak semak balik. Selama ni kepercayaan kita pada Allah tu sepenuh hati ataupun zon tadi. Kepercayaan kita kepada Quran dan isi kandung Quran, hukum hakam Quran, sepenuh hati ataupun separuh hati. Nampak tak? Ini tujuan kita belajar ni. Allah tahu banyak kesilapan dan kesalahan di dalam hati kita tentang akidah ni. Sebab tu Allah panggil kita, dekatkan diri kita dengan ilmu akidah ni, supaya dapat kita pastikan, semak balik. Andai kata terjumpa kesilapan, baiki cepat-cepat. Inilah kasih sayang Allah. Allah tak nak kita ni mati dalam keadaan membawa akidah yang salah terhadap Allah. Cuba kita bayangkan tuan-tuan perempuan, sahabat yang dikasihi oleh Allah. Kalau Allah biarkan kita dalam kejahilan, kalau Allah tak gerakkan hati dan anggota kita dipilih duduk dalam majlis ilmu, mustahil kita akan boleh tahu perkara ni. Maka selama-lamanya lah kita duduk dalam pegangan yang salah terhadap Allah tadi. Tapi kita tak tahu, kita tak sedar yang pegangan seperti itu salah. Kita tak tahu. Bila kita belajar ni baru, rupanya tak boleh macam tu, salah rupanya, merosakkan akidah. Inilah tadi yang dimaksudkan bila Allah sayang hamba dia, Allah akan pilih dia letak dalam majlis ilmu supaya dia baiki ibadat dia. Itulah tanda-tanda Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah biarkan kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang maksudnya Nabi kata apa? Ilmu hanya diberi, yakni oleh Allah, kepada orang-orang yang bahagia. Ilmu tidak akan diberi kepada golongan yang celaka, kata Nabi SAW. Apa maksud? Orang yang bakal mendapat kecelakaan di hari kiamat, di atas dunia ni, Allah akan singkirkan dia daripada ilmu. Dengan sendiri dia tak nak menuntut ilmu, dia jauhkan diri daripada ilmu. Dia tak nak, dia tak fikir ilmu tu penting. Jadi ini hadis ni makna hadis yang merisaukan kita. Hadis ni merisaukan kita, membimbangkan kita. Nabi tidak bercakap dusta, Nabi tidak berbohong sekali. Nabi tidak berbohong sesekali, Nabi tidak berbohong. Mustahil sifat bohong pada Rasul tu mustahil.
Mustahil. Jadi kalau Nabi kata ilmu itu hanya diberi oleh Allah kepada golongan yang bahagia dan tidak diberi kepada golongan yang celaka, maksudnya kalau hidup atas dunia ni kita tak nak ambil peduli tentang hukum hakam Allah, tak nak peduli tentang halal haram, tak ambil peduli tentang sah batal ibadat, na'udzubillah min zalik, duduk dalam golongan celaka tadi. Kenapa dipanggil celaka? Nanti di hari kiamat akan menerima kecelakaan, maksudnya dihumban oleh Allah, duduk dalam neraka Allah, tu maksud celaka. Jadi sebab itulah kita kena belajar, gunakan saki baki umur kita ni, ambil waktu, berbuat jadual belajar, ajak diri kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, mari panggil belajar, mari duduk belajar, mari duduk dalam majlis ilmu. Tak apa dah lah, belajar tu nanti Allah akan uruskanlah yang lain-lain, Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang seterusnya. Jangan duduk atas dunia ni dengan tak nak belajar. Jangan habis masa kita gunakan untuk cari duit, kesenangan, kemewahan. Itu yang kita usahakan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Jangan. Bagikan masa untuk belajar agama supaya ibadat yang kita buat ni berpandukan ilmu. Jadi kita tahu salah silap, boleh baiki. Jadi yang pertama, percayakan Allah, dengan mana yakin, yakin di dalam hatinya, yakin sungguh-sungguh terhadap Allah ni. Tetapi nak meletakkan kepercayaan kepada Allah ni, keyakinan kepada Allah ni tidak mudah, tuan-tuan. Tidak mudah nak meletakkan keyakinan pada Allah ni, melainkan kena kenal terlebih dahulu. Mustahil kita nak meyakini Allah kalau kita tidak mengenal sungguh-sungguh Allah tu siapa, apa sifatnya. Nampak tak berapa ramai orang yang meragui Allah, berapa ramai orang yang ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan hukum hakam Allah. Kenapa ada keraguan mereka pada Allah? Sebab tidak mengenal Allah. Contohnya, mereka menyangkakan yang ilmu Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Contohnya, mereka menyangkakan yang Allah Ta'ala tidak mengetahui segala perkara. Itu maknanya dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan sifatnya maha mengetahui segala perkara. Tuhan maha suci daripada zalim. Sifat zalim bukan sifat Allah. Zalim ni sifat makhluk. Jangan disifatkan Allah dengan zalim. Jangan kita katakan Allah zalim kerana meletakkan hukum yang zalim. Jangan, na'udzubillah min zalik. Hati-hati jaga perkataan kita. Jaga barang siapa yang mengatakan hukum Allah zalim, bermaksud dia mengatakan Allah itulah yang zalim. Kerana yang menetapkan hukum itu Allah, yang membuat keputusan itu Allah. Jadi bila kita komplain kata hukum Allah zalim, bermaksud Allah lah yang zalim. Jadi zalim ni bukan sifat Allah. Zalim ni sifat kekurangan. Maha suci zat Allah dari sifat kekurangan. Jangan bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Allah maha menerima taubat sungguh-sungguh. Andai kata ada kesilapan, kesalahan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kena percayakan Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Makna perkara yang paling penting di dalam urusan agama ni, yang paling utama sekali sebenarnya, sebelum kita mendirikan solat, berpuasa, berzakat, haji, umrah dan sebagainya, sepatutnya terlebih dahulu kita mengenal dan memahami siapa itu Allah. Baru mudah kita nak berkhidmat kepada dia tanpa kesangsian. Tapi masalahnya kita beribadat dulu dalam keadaan tak kenal Tuhan yang memerintahkan ibadat tadi. Ini yang dalam semayang-semayang sangsi pada Allah, puasa-puasa tapi sangsi dengan Allah, haji umrah tapi sangsi dengan Allah. Kenapa tu? Beribadat terlebih dahulu tanpa mengenal Tuhan dia yang memerintahkan semayang puasa tadi siapa. Kita hanya tahu nama je, Allah. Tahu nama je. Dengan tahu nama boleh tak timbul rasa takut?
Kita tengok budak-budak kecil lah, budak-budak kecil dia tak kenal lagi harimau tu apa benda harimau. Kita cakap dengan dia harimau, dia takut tak? Dia tak takut. Kalau sekadar dengar nama, takkan menimbulkan rasa takut. Silap-silap kalau dia nampak, dia pergi kat harimau tu kan. Nampak cantik, belang-belang kata dia. Sebab apa tu? Tak kenal. Walaupun dia tahu tu namanya harimau, tapi bila dia tak tahu, tak faham sifat harimau tadi tu, takkan timbul dalam hatinya rasa gerun, rasa takut. Betul ke tidak? Samalah ni dengan mendengar nama Tuhan tu Allah. Sekadar mendengar nama Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan, sekadar dengar namanya Allah, takkan menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Kita yang dah dewasa ni kenapa takut, gerun, risau, bimbang dengan binatang yang nama harimau tadi? Sebab kita dah kenal sifat-sifat dia. Betul ke tidak? Betul. Tak macam waktu budak-budak dulu. Sebut harimau kita tak takut. Tapi bila dah dewasa, dah ada ilmu pengetahuan tentang harimau tadi, takut, minta jauh lah. Kalau nak pergi masuk hutan, tengok dia punya tapak dia, nampak tapak tak jadi dah. Sebab apa sampai macam tu sekali? Takut gerun. Kenal dah. Kenal dah. Ni binatang tak boleh bawa bincang ni. Binatang ni tak boleh bawa bincang ni. Jangan buat main-main lah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab mengenal. Begitulah juga hamba, sekadar mendengar, mengetahui nama Tuhan itu Allah, tidak akan menimbulkan rasa takut, rasa gerun, rasa risau, rasa bimbang, rasa malu, rasa kasih, rasa cinta terhadap Allah. Sebab itu mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Kerana daripada mengenal dan memahami Allah tu siapa, apa sifatnya, bagaimana ilmunya, kudratnya, iradatnya, kehendaknya dan sebagainya, disitulah nanti akan menimbulkan rasa risau, rasa takut, rasa bimbang terhadap Allah Ta'ala. Yang mana daripada perasaan takut, risau, bimbang itulah akan menjadikan dia hamba yang taat kepada Allah. Tak berani nak melawan, tak berani nak bangkang, tak berani nak komplain, tak berani nak condemn. Sebab apa? Dah kenal, dah faham. Orang yang banyak condemn hukum Tuhan sebab dia tak kenal lagi siapa Tuhan tu sebenar. Dia hanya tahu nama saja. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Bila sebut Allah itu Tuhan, mesti ada sifat-sifat yang tertentu pada Allah. Mesti ada sifat Tuhan pada Allah tu. Sebab tu Allah tu dipanggil Tuhan, kerana pada zatnya Allah, pada dirinya Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat ketuhanan. Baik, kalau seseorang itu mendakwa, mengaku dia telah mengenal Allah, dia kata aku dah kenal dah Allah tu siapa. Baik, apa sifat Tuhan? Apa sifat ketuhanan? Orang yang mengaku telah kenal Tuhan, dia mesti boleh menyatakan, menerangkan apa sifat Tuhan. Ilmu Tuhan bagaimana, kudrat Tuhan bagaimana, apa beza kudrat Tuhan dengan kudrat kita makhluk, apa beza ilmu Tuhan dengan ilmu kita makhluk, apa beza kehendak Tuhan dengan kehendak kita makhluk. Dia mesti boleh membezakan, baru dia boleh mengaku aku kenal Tuhan dah, aku dah kenal Tuhan dah. Baik, kalau kenal Tuhan, apa sifat Tuhan? Dan apa pula sifat yang bukan sifat Tuhan? Apa sifat yang mesti ada pada Tuhan? Orang yang mengaku kenal Tuhan, dia mesti boleh jawab. Kalau kita tak boleh jawab, maknanya belum mengenal Tuhan lagi. Belum kenal Tuhan lagi. Makna yang dimaksudkan sifat-sifat Tuhan, iaitu yang telah diijma'kan oleh ulama, sebanyak 20 tu. Sebanyak 20 tu. Dia kata saya dah hafal dah daripada kecil lagi, dulu dah hafal dah. Wujud, kidam, bakok, daripada nombor 1 baca sampai 20. Daripada 20 mengundur baca sampai ke nombor 1. Tapi kalau tanya apa maksud kidam,
Entahlah. Tak jadi. Itu tak lepas lagi fardu ain tu kalau setakat menghafal tapi tak faham apa yang kita hafal. Jadi menghafal sifat 20 tu tak wajib. Wajibnya mengaji, memahami satu persatu. Itu yang wajib. Walaupun tak hafal, tak apa. Yang pentingnya tahu satu persatu. Apa erti wujud Allah? Apa beza wujud Allah dengan wujud yang lain? Mana bukti Tuhan tu ada? Semua kena tahu. Nampak tak? Ramai orang ngaku, aku dah kenal Tuhan dah. Tapi tak boleh jawab benda-benda tadi. Maknanya tak kenal lagi. Tak lepas lagi fardu ain. Mengenal Tuhan ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Tiap-tiap orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, tok imam, satu, imam dua, Bilal, Siak, Noja, ahli qaryah, semua wajib mengenal Allah. Mesti. Tak memada kalau tok imam aja pandai. Tok imam aja pandai, yang lain tak pandai, tak boleh. Sebab ni fardu ain. Kena belajar. Kena belajarlah. Tak apa belajar dah. Mulai sekarang belajar. InsyaAllah. Walaupun tak sempat khatam kitab ni, kita khatam dulu. Walaupun kitab ni tak sempat khatam, dah baca sebulan 2 kali. Boleh jadi tak sempat khatam, kita khatam dulu. Jangan risau, Allah akan mengampunkan dosa kita. Sebab tu belajar. Aku nak belajar sampai aku mati. Usaha belajar je, betulkan niat kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang sedang berusaha berubah. Orang yang sedang belajar, tak peduli umur dia berapa. Tak ada had umur dalam belajar. Tidak ada had umur dalam belajar agama. 80, 70, 90, tak peduli. Tak ada istilah terlambat dalam nak belajar agama. Jadi kalau kita tak rebut peluang ni waktu kita hidup, Allah rugilah. Rugi, sangat-sangat rugi. Nanti menyesal hari kiamat. Amalan kita Allah tak terima. Hidup belas tahun, puluh tahun beramal ibadat, tunggang terbalik ibadat, akhirnya satu pun amal Allah tak terima. Alangkah malang ni. Orang lain beribadat bawa balik untung berlipat kali ganda. Kita beribadat bawa dosa pula dah. Na'udzubillah. Mengajilah. Jangan risau tak jadi miskin. Takkan turun pangkat dunia tu kalau kita manager. Belajar agama tak, dia tetap manager lah, jangan risau. Kalau dia buka kedai makan, dia bos. Dia belajar agama, dia tetap bos, jangan risau. Kalau kat tangan dia ada pulut dakap, jangan risau. Dia mengaji, tak hilang pulut dakap, dia tetap ada, jangan risau. Pulut dakap, biskut tawar, daun ketum, buah durian, macam-macam. Macam-macam. Perempuan punya perkakas. Jangan risau, mengaji tak hilang, jangan risau. Bahkan bertambah berkah. Bertambah berkah rezeki Allah bagi. Di antara tanda berkah, kita akan rasa cukup. Tak tamak haloba harta yang ada dalam tangan orang lain. Kadar kita alhamdulillah. Orang lain kaya pun kita tak susah hati. Tak apalah, rezeki kau Allah bagi kau banyak, alhamdulillah. Aku Allah bagi banyak ni, alhamdulillah. Tu berkah. Tapi kalau tak berkah, walaupun dia punya gaji belah ribu, puluh ribu, dia tengok benda lain ada dalam tangan orang lain, dia berasa macam dia dia punya. Itu tanda tak berkah rezeki, tak cukup. Na'udzubillah. Kita nak minta rezeki berkah. Tenang hidup. 2,000, 3,000 pun tenang, tak tamak dengan harta orang lain. Kalau tak berkah, dia pada dia harta maknanya duit tak habis makan lah. Tapi bila tengok orang lain senang, dia jadi sakit hati. Padahal yang ada dalam milik dia tu tak habis dia nak makan dah. Na'udzubillah. Tamak haloba tu nama dengan dunia, tak berkat rezeki. Kemudian jadi kenal Tuhan ni maksud, mengenal Tuhan ni bermaksud apa? Mengetahui, memahami apakah sifat yang wajib bagi Allah. Mesti kena tahu.
Apa sifat Tuhan? Ada berapa yang dah diijma'kan oleh ulama, yang tak dapat tidak mesti tahu satu persatu beserta dengan dalil-dalil bukti. Kena tahu sebanyak 20 ataupun 13. 20 ataupun 13. Ini dalam kitab ni ada dah. Kalau kita mengaji kitab ni A to Z, ngaji sungguh-sungguh, lepas habis besok khatam kita ulang lagi, khatam ulang lagi, insya-Allah sampai lunyai kitab ni, insya-Allah. Kita niat kita tak nak baca banyak kitab, kita nak baca sebuah ni je, nak bagi faham betul-betul. Sebab kita tujuan belajar nak faham, bukan nak banyak kitab. Banyak kitab tak faham, tak ada faedah. Kita biar satu kitab tapi faham, baru boleh serapkan dalam diri kita. Besok bila dah faham molek-molek kitab ni, baru boleh ganti kitab lain. Sama je. Kitab tauhid sama je, benda yang nak disampaikan maksudnya sama, cuma ayatnya berbeza, contohnya berbeza, tapi maksudnya sama. Jadi pada saya tak perlu nak banyak kitab, yang penting satu kitab ni belajar tumpu betul-betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kita boleh ngaji sampai habis. Amin ya rabbal alamin. Amin lah tuan-tuan, doa baik-baik. Kalau doa minta duit kan kami semangat lagi, amin. Ya Allah, jadikan aku jutawan. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Kamain amin. Kalau doa ya Allah jadikanlah aku orang soleh. Amin. Dia mau aje. Pada kita anak soleh orang takwa ni tak ada nilai. Ini jangan. Baiki hati kita supaya nampak bernilai benda-benda akhirat lebih daripada dunia. InsyaAllah kita niat dalam proses lah ni. Allah tahu ni kita dalam proses nak baiki hati kita, insyaAllah. Biar terbalik. Kalau sebelum ni kita nampak dunia itu lebih bernilai daripada akhirat, mudah-mudahan dengan kita belajar ni nanti satu masa insya-Allah, harap-harap mudah-mudahan pada Allah nampak yang akhirat tu lebih bernilai daripada dunia. Dunia, insya-Allah. Baik, kemudian percaya Allah Ta'ala maknanya mengaku betul dalam hati. Makna mengaku betul ni jangan berbolak-balik, jangan berubah-ubah. Waktu senang lain, waktu sihat lain, waktu sakit lain, waktu untung lain, waktu rugi lain. Jangan. Maknanya istiqamah, putus pegangan dalam hatinya, tetap begitu. Dia senang, dia susah, dia sihat, dia sakit, untung rugi, duduk dalam negara, pergi luar negara, naik atas langit, duduk dalam laut. Itulah pegangan dan kepercayaannya terhadap Allah. Tak berubah. Itu maksud jazam yang putus tadi. Dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat ketuhanan. Ni dalam kitab ni nak ajar kita sifat ketuhanan lah ni. Apa sifat ketuhanan? Dalam kitab ni lagi akan kita belajar nanti satu persatu, insya-Allah. Maka jika seseorang itu tidak mengaku betul dengan tentu sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku, dia tahu tapi hati tak membenarkan. Dia tahu Allah Ta'ala tu ada kudrat, dia tahu Allah Ta'ala tu ada ilmu, dia tahu. Tapi hati tak percaya. Jadi beza tuan-tuan perempuan, mengetahui dengan mengaku tu dua benda yang berbeza. Tidak semestinya seseorang itu tahu, hatinya membenarkan. Contoh orang Yahudi Nasrani, mereka telah lama tahu yang Muhammad SAW itu akan diutuskan oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir. Mereka dah tahu, dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dah cerita dah tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi bila sampai waktu Allah membangkitkan Nabi SAW, dia tak setuju. Padahal dia dah tahu tentang Muhammad. Itulah maksudnya tadi, mengetahui belum tentu hatinya setuju. Yang nama beriman tadi, tahu serta setuju. Dua benda. Tahu serta setuju. Bukan tahu tapi menidakkan. Jadi jangan sekadar tahu Allah tu tahu. Dia tahu Allah Ta'ala tu contohnya berkuasa, tapi hatinya tak setuju. Hati tak setuju. Na'udzubillah. Jadi kena seiring tahu serta mengaku. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Orang ni orang yang tak beriman dengan Allah. Tak beriman ni kafir ke tidak tuan-tuan?
Tak beriman kafir ke tidak? Kena tahulah kafir. Ada orang ni tak faham bila sebut tak beriman. Oh, tak beriman. Tak apalah. Apa pula tak apa? Dia kata bukan kafir. Tak beriman kafir lah. Ada tanya, Ustaz, kalau rosak akidah tu kafir ke? Rosak akidah murtad lah. Ni yang nak kena belajar. Banyak benda kita tak faham. Sepatutlah tak takut pun. Patut kita kata jangan buat macam ni, nanti rosak akidah. Patut tak takut. Sebab pada dia rosak akidah ni bukannya kafir pun. La ilaha illallah. Rosak akidah tu murtad, kafir, syirik. Tu maksudnya. Bila kita tak faham ataupun salah faham. Contoh, apa dia faham? Kalau membuat benda-benda yang merosakkan akidah, makna orang ni masih lagi beriman. Sebab tu dia rasa relax je. Dia tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang. Kalau sekadar rosak akidah, dia tak ada risau pun. Sebab pada dia rosak akidah ni rosak akidah tak beriman. Walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Arab sekalipun, bila membuat benda-benda yang merosakkan akidah, dia tidak beriman, murtad, kafir, syirik. Tu. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah dan adalah ia orang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, nampak tak tu? Meskipun dia orang yang sembahyang, meskipun dia orang yang puasa, meskipun dia orang yang haji, umrah, tetapi hatinya tidak membenarkan Allah Ta'ala tu. Hatinya tidak membenarkan sifat-sifat Allah tadi, ataupun dia meragui sifat-sifat Tuhan. Contoh, ya ke Tuhan tu tahu semua? Ya ke, betul ke Tuhan tu tahu semua? Kalau dia tanya, yalah kot. Ada kot ujung dia. Kau percaya tak Allah tu tahu semua benda? Tahu. Betul ke? Betul lah kot. Na'udzubillah. Dalam bab akidah jangan ada kod-kod, tuan-tuan. Kod-kod itulah tanda dia syak dengan Allah. Tak boleh. Dalam bab akidah tak boleh kod-kod. Kalau dalam bab fiqh boleh lagi. Dah masuk waktu ke belum Zuhur? Rasa-rasa dah masuk kot. Tak apa. Dalam bab akidah jangan main kod-kod. Allah tu ada ke tidak? Ada kot. Na'udzubillah. Jangan. Na'udzubillah. Dalam bab akidah ni kena jazam, putus tadi. Jazam ni makna tak ada kod dah. Tak ada kod-kod dah. Jangan main kod-kod ni. Kod-kod ni dalam bab akidah tolak. Yakin sungguh Allah ada, sungguh Allah tahu segala-gala, sungguh Allah Maha Adil. Begitu. Jangan kod. Belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, jadi ingat walaupun dia sembahyang, kalau dalam hatinya pegangan salah terhadap Allah, dia tidak beriman. Maknanya orang yang macam ni Islam di atas dunia sahaja. Bila dia mati sahaja, tergolonglah dalam golongan orang kafir. Rohnya bersama roh orang kafir. Walaupun jenazahnya diuruskan seperti jenazah orang Islam, mandikan, kafankan, tanam tanah kuburan orang Islam, solatkan, itu hukum dunia. Hukum dunia dia lepas. Tapi hukum kiamat, hukum akhirat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Orang yang macam ni hanya diketahui oleh Allah. Kita tak tahu. Sebab zahirnya kita tengok lidahnya mengucap, dia orang yang semayang, dia ada haji umrah, dia tutup aurat. Makna pada zahirnya dia orang Islam. Adapun pada hakikatnya dia tu beriman ataupun tidak, hanya diketahui oleh Allah. Kita wajib bersangka baik dengan sekalian orang yang mulutnya mengucap syahadah. Siapa yang mengucap syahadah, wajib kita bersangka baik dia orang beriman, dia orang
Islam. Andai kata ada dalam hatinya salah pegangan terhadap Allah, salah faham terhadap Allah, itu urusan dia dengan Allah. Dia tak boleh lari, dia tak boleh lari. Allah tahu ilmu Allah ni telus sampai ke dalam hati. Tak boleh kita nak lari. Tak boleh nak menyembunyikan keraguan, kesangsian terhadap Allah dalam hati, itu tetap diketahui oleh Allah. Kita manusia tak sangka baik. Mana-mana orang ucap, makna selagi tak terang nyata pada dia tu perbuatan yang mengkafirkan, perkataan yang mengkafirkan, makna wajib kita i'tikad dia orang Islam. Walaupun dia tak solat. Jangan kita tengok dia tak solat, kau ni kafir, jangan. Jangan. Kita tengok dia dedah aurat, tengok dia minum arak, kita kata kau ni kafir, jangan. Jangan. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, yang keduanya daripada 6, percayakan, dengan makna yakin, sama juga. Percayakan dengan makna yakin sungguh-sungguh dalam hatinya akan malaikat, yakni akan adanya malaikat kepala kita. Wajiblah hati kita menyungguhkan, aku percaya sungguh adanya makhluk Allah yang namanya malaikat ni. Walaupun mata aku tak boleh nak nampak, aku yakin. Sebab apa? Kerana berita tentang malaikat ni disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bohong. Kemudian berita tentang malaikat ni ada dalam Al-Quran. Jadi wajib aku percaya sungguh-sungguh adanya makhluk Allah yang namanya malaikat tu. Maknanya mengaku betul dalam hati seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada sungguh-sungguh. Jangan kod-kod. Ada kod. Ada tak kiri kanan kita Raqib Atid? Ada. Kod. Jangan, na'udzubillah. Jangan kod ni buang jauh-jauh. Ada sungguh. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang maksudnya, barang siapa yang duduk dalam majlis zikir, orang yang duduk dalam majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis-majlis yang disebutkan nama-nama Allah, belajar hukum hakam Allah, dia sedang berada di bawah payungan sayap-sayap malaikat. Ni sekarang ni tuan-tuan ni, sekarang ni kita sedang duduk di bawah hamparan sayap malaikat. Seandainya Allah membukakan hijab yang mendinding kita ni daripada melihat perkara gaib, kita dapat pastikan, dapat lihat dengan mata kita, tempat ni dipenuhi dengan malaikat. Subhanallah. Nabi bukan cakap bohong. Apa yang Nabi cakap tu memang benar-benar sedang berlaku dan terjadi. Orang yang duduk dalam majlis zikir, maknanya akan ada malaikat mengerumuni tempat tu, memenuhi tempat tu, memayungi, menghamparkan sayap-sayap dia sebagai tanda seronok, suka, redha dengan majlis ilmu. Dan malaikat-malaikat tadi tak genti-genti minta kepada Allah ampunkan dosa-dosa orang yang sedang belajar. Memang sungguh sedang berlaku. Sekarang ni tuan-tuan ni sedang duduk di bawah sayap malaikat ni, bukan kaling-kaling ni tuan-tuan. Nampak majlisnya tak ramai, majlisnya ceruk kampung, tak ada orang tahu pun, tetapi sebenarnya masyhur di sisi malaikat. Nama-nama tuan-tuan, perempuan, ibu bapa, kawan-kawan yang hadir ni, sama ada yang hadir di sini, kawan-kawan yang ikut online ni pun sama. Namanya ditulis oleh malaikat. Siapa pun dia, ditulis namanya kerana nak diberi keampunan oleh Allah. Itulah kelebihan orang belajar agama. Tapi pastikan niatnya ikhlas. Kalau niat tak ikhlas tak dapat. Bertuah kita tuan-tuan. Orang belajar agama ni, semua makhluk Allah ni mintakan ampun. Lembu, kerbau, kambing, setiap batu-batu, kayu-kayu, daun-daun memintakan istighfar. Burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan di lautan, di dalam sungai dan sebagainya. Ya Allah, ampunkanlah Fulan bin Fulan, ampunkanlah Fulanah binti Fulanah, kerana dia orang yang belajar agama. Terlalu banyak kelebihan yang Allah bagi kepada orang menuntut ilmu. Rugilah kalau kita tak nak nak daftar. Kalau tak nak daftar diri kita duduk dalam golongan orang belajar, rugi kita.
Allah, malaikat mintakan ampun, makhluk Allah mintakan ampun, berjalan atas belakang bumi ni, bumi redha, bumi seronok. Allah. Okey, cari tempat berhenti dah ni. Bateri dah nak habis dah. Bateri mata dah nak habis dah ni, bateri mata kena nak habis dah. Mano ni tadi nampak dah, tak nampak awak. Mano pakai comel mata dah ni. Percayakan malaikat. Malaikat ni banyak tuan-tuan. Tak terhingga banyaknya. Punya banyaknya malaikat ni. Allah saja yang tahu berapa banyak jumlah malaikat ni. Malaikat ni dia makhluk yang Allah ciptakan daripada unsur cahaya, nur cahaya. Dia tak pernah buat maksiat. Memang tabiat dia taat kepada Allah. Jadi malaikat dia tak perlu berperang dengan setan, dengan nafsu, dengan dunia, dengan makhluk untuk nak mengikut perintah Allah. Adapun kita hamba manusia ni, jangan buat main-main. Nak buat apa je amal ibadat, tak kisahlah yang sunat ke yang wajib, kena berperang terlebih dahulu. Perang dengan nafsu, perang dengan setan, perang dengan dunia, perang dengan makhluk. Selepas daripada perang tu, kalau Allah bagi taufik kemenangan, barulah boleh buat ibadat. Kalau tak, saya pun tak datang ni tuan-tuan. Berperang ni di pagi malam tadi, nak datang ke tidak, nak datang ke tidak. Ni tengok jadual air cantik pula. Kawan-kawan ajak mancing pula. Saya kata, sekejap saya tengok. Ini dugaan betul ni. Tengok jadual ni, air cantik ni. Sesekali jumpa hari Ahad air macam ni. Berlawan tuan-tuan. Mujulah Allah bagi taufik. Kalau tidak, tadi dapat WhatsApp dah ni, cuti hari ni. Ada keuzuran. Tapi tak bagi tahulah uzur apa. Cakap keuzuran dah. Allah, tapi ni tak tahu, tengok macam sempat lagi ni. Allahu Akbar. Bateri mata macam nak habis. Tak tahu dia. Tengok macam mana. Baik, percayakan malaikat. Maknanya mengaku putus, maknanya jangan ragu-ragu adanya malaikat. Apa faedah daripada apabila seseorang itu yakin sungguh-sungguh ada malaikat yang Allah tugaskan dengan tugasan-tugasan yang tertentu. Kalau Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha hebat, kenapa jadikan malaikat ni? Ada malaikat yang tulis amalan, ada malaikat yang uruskan hujan, ada malaikat yang bawa wahyu, ada malaikat yang mengazab. Kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat-malaikat ni kalau dia betul-betul hebat? Ada yang tanya begitu. Dia kata Allah berkuasa, kenapa ciptakan malaikat? Kenapa tak buat sendiri? Jawabnya kerana Allah nak menzahirkan betapa hebatnya pentadbiran Allah Ta'ala. Kalau kita ni, manusia ni atas dunia ni, dia akan bangga. Kalau saya ni sebagai ketua, menjadi satu kebanggaan pada diri saya apabila di bawah saya ramai pengikut. Kemudian pengikut-pengikut saya tu orang pandai, orang hebat, orang kuat. Maka menjadi satu kebanggaan pada diri saya. Satu kebesaran pada diri saya. Jadi di antara cara, di antara hikmah Allah Ta'ala melatih, menjadikan para malaikat yang banyak ni, kenapa? Allah nak menzahirkan betapa hebatnya kebesaran, hebatnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana terdiri daripada golongan malaikat yang besar, yang hebat, yang kuat, tapi takut taat pada Allah. Nanti di hari kiamat ni, waktu kita duduk di padang mahsyar, padang mahsyar tu akan dikelilingi oleh sekalian malaikat. Waktu tu besok kita tengok betapa hebatnya pentadbiran Allah Ta'ala. Allah nak menzahirkan kehebatan, kekuasaan dia. Bukan maksud Allah lemah, bukan maksud Allah berhajat, berkehendak pada malaikat. Dah, Allah tak berhajat kepada sesuatu. Tapi dia nak menzahirkan kehebatan di pentadbiran dia. Kalau kita sombong dengan pengikut kita, Allah ada pengikut dia yang lebih hebat lagi. Akan bawanya malaikat itu tentu sungguh ada. Jadi bila seseorang itu yakin adanya malaikat, contohnya dia yakin adanya malaikat raqib atid yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan, maka dia akan berusaha menjaga lidahnya. Dia tak akan cakap benda-benda yang Allah benci, sebab dia yakin setiap apa yang keluar daripada lidahnya akan ditulis oleh malaikat. Malaikat tulis. Berdehem pun malaikat tulis. Pun malaikat tulis. Sungguh
Bukan jagat main-main, sungguh dalam kitab tu sebut begitu. Malaikat ni punya taat. Kalau Allah kata tulis apa saja yang keluar daripada mulut manusia, dia tulis. Tak peduli baik, buruk, sia-sia, semua dia tulis. Sebut dalam kitab sana, kalau orang tu contohnya ditimpa musibah demam, tu apa, merungu, apa orang panggil? Memerang. Oh, memerang. Mengerang. Mengerang tulis juga, malaikat tulis mengerang tu. Malaikat tulis. Apa saja malaikat tulis. Ini kan lagi mengumpat. Ini kan lagi batu api neraka. Cerita dosa orang, cerita aib orang. Siap. Besok dibentangkan. Bukti ada tak? Kau nak bohong apa? Ini sekian tempat, sekian waktu, sekian tarikh, ni kawan kau bercakap. Ini perkataannya. Satu huruf pun tak tertinggal. Semua malaikat tulis. Jaga tuan-tuan. Ni sekarang ni dia tulis sedang mengaji. Dia tulis mengaji. Agak-agak kan jangan ditulis mengumpat pula. Jangan agaknya ditulis yang baik yang baik-baik. Kalau nak suruh dia raba balik, taubat kepada Allah. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, makna segala catatan maksiat itu nanti akan dihapuskan oleh Allah. Nanti di padang mahsyar, waktu diperintah oleh Allah membacakan kitab-kitab amal, dia akan membacakan segala kebaikan sahaja. Adapun dosa-dosa yang dia dah buat, yang dah taubat tu tak baca dah. Dia akan bacakan kebaikan, kebajikan dan dosa yang belum dia bertaubat. Adapun dosa-dosa yang dia tidak bertaubat, dia akan sebut satu persatu nanti di halayak bilion manusia di padang mahsyar tu. Semua saksikan, semua dengar dosa kita. Masa tu cerita cakap yang baik pergi masjid, mengaji, mengajar, bacalah yang baik-baik tu. Sampai maksiat yang tak taubat dia akan baca. Malu lah kita. Malulah perkataan kita tu didengar oleh sekalian makhluk Allah Ta'ala, malaikat, Nabi, Rasul, pak mertua, mak mertua, kawan-kawan. Semua. Itu bukan main kau atas dunia pijak semut tak mati. Rupa ni kerja kau. Malu kita. Malu atas dunia kalau orang kulit putih merah muka dia. Atas dunia ni kalau malu merah muka. Betul dia tak? Betul. Merah muka. Kalau dia malu merah muka. Tapi hari kiamat kalau malu gugur daging-daging muka kita, tuan-tuan. Hari kiamat besok. Bila malu di hari kiamat gugur daging-daging. Na'udzubillah min zalik. Tu je cara kalau kita tak nak kita membaca segala dosa maksiat kita yang silam-silam tu, taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Tu je cara dia. Nanti Allah akan tutup, Allah akan lindung. Malaikat takkan bacakan. Itu kelebihan bertaubat. Cukuplah sekadar itu. Bahawa yang malaikat itu tentu sungguh ada, dan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah terlelap pun mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah majlis ilmu kita yang serba-serbi kekurangan ni. Harap-harap dengan rahmat Allah jadi asbab Allah redha kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada ibu bapa kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita semuanya lah tidak terkecuali. Mudah-mudahan kita doa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pilihlah kita ni sentiasa selalu, mudah-mudahan Allah bagi taufik duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan selamatkan diri kita, anak isteri kita, sahabat andai kita daripada terikut, terpesona, terpedaya dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah dan merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, diberi rezeki yang halal, yang luas lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutubi wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada makan? Jemput makan, jemput. Apa menu hari ni tak ada? Mi kari. Mi kari.
Masya Allah. Nasi minyak. Oh, nasi minyak sebelah. Lepas mi kari, nasi minyak.